Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita untuk subjek fiqh tahun 4, pelajaran kedua, khutbah Jumaat. Baik, dalam pelajaran kedua ini, berkaitan khutbah Jumaat ini, kamu akan belajar tentang pengertian dan hukum khutbah Jumaat. Kemudian kamu akan belajar rukun khutbah Jumaat, syarat sah khutbah Jumaat, sunat ketika khutbah Jumaat, dan juga hikmah khutbah Jumaat. Baik, kita terus kepada pengertian khutbah Jumaat. Baik, ada buku teks, boleh buka buku teks muka surat 8. Baik, kita tengok. Yang budak tu kata, Ustaz, apakah ini masukkan dengan khutbah Jumaat? Ini pengertian khutbah Jumaat. Jadi, khutbah Jumaat ialah syarahan yang mengandungi nasihat dan pengajaran yang dibaca sebelum solat Jumaat. Baik, kita ambil pensel sikit, gariskan dekat syarahan yang mengandungi nasihat, pengajaran sebelum solat Jumaat. Jadi bila sebut khutbah Jumaat, dia merupakan satu syarahan. Syarahan ini maknanya orang bercakap, penerangan yang mengandungi nasihat, pengajaran, dia mestilah sebelum solat Jumaat. Baik, tengok apakah hukum membaca khutbah sebelum solat Jumaat. Hukum membacanya ialah wajib. Hukumnya adalah wajib. Jadi wajib ini kena buatlah. Jadi khutbah Jumaat ini wajib dalam solat Jumaat. Apakah khutbah Jumaat mempunyai rukun dan syarat? Ya, ada. Baik, kita tengok muka surat seterusnya berkaitan dengan syarat sah khutbah Jumaat. Baik, syarat sah khutbah Jumaat ini ada banyak. Maknanya bila syarat sah ini, jika ada perkara ini barulah sah khutbah Jumaat kita. Kalau tak ada salah satu ini, maka khutbah Jumaat itu tidak dikira sah. Itu maksud syarat sah. Baik, kita tengok yang belah kanan ini dulu. Baik, khatib hendaklah seorang lelaki. Khatib ini maknanya orang yang baca khutbah. Khatib itu adalah orang yang baca khutbah tu, mestilah seorang lelaki. Tak boleh perempuan. Khatib membaca dengan berdiri. Nampak? Kena baca dalam keadaan berdiri, tak boleh duduk baring, tak boleh. Khatib hendaklah duduk sebentar antara dua khutbah. Antara dua khutbah itu saja dia dibenarkan duduk. Baik, khatib hendaklah menutup aurat. Khatib yang duduk baca kat depan tu, bercakap kat depan tu, mestilah menutup aurat. Jadi tak boleh sebarangan pakai seluar pendek, tak pakai tak pakai baju yang menutup aurat, tak boleh. Mestilah menutup aurat dengan sempurna. Khatib suci daripada najis. Suci najis. Pakaian dia kena suci, badan dan tempat. Maknanya najis ini tak kira najis najis ringan ke, najis sederhana, najis berat ke, tak kisah. Jadi mestilah bersih. Khatib suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kita dah belajar sebelumnya hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil pun dia tak boleh, hadas besar pun tak boleh. Baik. Jadi khatib hendaklah berkhutbah dengan suara nyaring. Mestilah dengan suara yang kuat. Tak boleh khatib itu bercakap dalam keadaan yang perlahan-perlahan, tak boleh. Sebab dia untuk orang dengar. Jadi mestilah dalam suara yang kuat. Baik, tengok rukun khutbah. Rukun khutbah dibaca dalam bahasa Arab. Rukun khutbah mestilah dibaca dalam bahasa Arab. Nanti kita akan belajar rukun khutbah ini apa. Rukun khutbah dalam bahasa Arab. Khutbah disampaikan pada waktu zuhur. Hanya pada waktu zuhur. Tak boleh kalau kita khutbah pada waktu asar. Nampak? Waktu maghrib, selain daripada waktu zuhur, hari Jumaat tidak dibolehkan. Khutbah disampaikan sebelum solat Jumaat. Maknanya kalau kamu dah solat Jumaat baru nak khutbah, tak boleh. Berturut-turut di antara khutbah dan solat Jumaat. Mestilah berturut-turut. Tak boleh khutbah dulu kemudian relax pergi makan dulu, tak lama setengah jam kemudian baru solat Jumaat. Tak boleh, dia mesti berturut-turut. Maknanya lepas khutbah Jumaat
terus solat Jumaat. Khutbah didengar sekurang-kurangnya oleh 40 orang lelaki yang wajib solat Jumaat. Nampak? Sekurang-kurangnya 40 orang lelaki. Mana kalau perempuan tak dikira. Dan lelaki itu pula yang wajib solat Jumaat. Nampak? Sebelum ni kita dah belajar tentang perkara orang yang diwajibkan solat Jumaat. Contoh orang yang berakal, berdeheka, itu semua kita dah belajar sebelum ni. Baik. Kita tengok pada rukun khutbah. Baik, rukun khutbah. Rukun khutbah ini maknanya perkara ataupun benda yang mesti ada sewaktu khutbah itu berjalan. Pertama, memuji Allah dalam khutbah. Memuji Allah dalam khutbah pertama dan kedua dengan lafaz Alhamdulillah. Nampak? Dalam khutbah ada dua, khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi dalam kedua-dua khutbah ini kena ada lafaz Alhamdulillah, iaitu lafaz memuji Allah. Tak kira kita sebut Alhamdulillah ke Alhamdulillah Rabbil Alamin ke, yang dia ada lafaz Alhamdulillah, rukun khutbah. Maknanya kalau tak ada lafaz itu, khutbah kita itu tidak dikira. Nampak? Jadi yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi. Baca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada khutbah pertama dan kedua juga. Sekurang-kurangnya lafaznya Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang kalau nak panjang lagi bolehlah sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Tu kalau nak panjang. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Baik, yang ketiga, memberi peringatan supaya bertakwa kepada Allah. Nampak? Memberi peringatan supaya bertakwa kepada Allah pada khutbah pertama dan kedua. Jadi kita paling kurang kita sebut ittaqullah. Ittaqullah itu bahasa Arab, dalam bahasa Melayu ni maknanya bertakwalah kepada Allah. Nampak? Kita menyeru orang supaya bertakwa. Ini semua rukun khutbah, makna benda yang kena buat ketika khutbah. Membaca satu ayat Al-Quran dengan sempurna, sama ada dalam khutbah pertama atau kedua. Membaca satu ayat Al-Quran dengan sempurna. Yang ni boleh pilih sama ada khutbah pertama atau khutbah kedua kamu nak baca. Ayat Quran apa-apa saja. Kalau paling kurang kamu tak tahu, kamu bacalah Qul huwallahu ahad. Nampak? Itu je saya tahu. Jadi merupakan ayat yang sempurna. Qul huwallahu ahad, satu ayat yang sempurna. Jadi telah cukup rukun khutbah itu. Baik, berdoa pada khutbah kedua. Berdoalah apa-apa doa untuk orang Islam. Nampak? Berdoa pada khutbah kedua. Jadi ada 5 rukun khutbah Jumaat. Dan kelima-lima ini mesti dibuat dalam khutbah Jumaat. Baik, kita pergi kepada perkara sunat ketika berkhutbah. Perkara-perkara sunat ketika berkhutbah. Mana sunat ini kalau kita buat, pahala kita lagi Allah beri lebih lagi lah. Baik, khatib berkhutbah di atas mimbar atau tempat tinggi. Sunat maknanya orang yang bercakap khatib itu dia berada di tempat yang tinggi, ataupun kita panggil mimbar kalau kat masjid, duduk ke depan tinggi. Jadi itu disunatkan. Kalau buat dapat pahala. Membaca khutbah dengan terang dan fasih. Nampak? Orang yang baca khutbah itu baca dengan terang, jelas dan fasih. Fasih ini maknanya bahasa dia mudah difahami. Nampak? Jadi tak boleh kita bagi kepada, bukanlah tak boleh, maknanya kurang elok kita bagi pada orang yang gagap, sebab menyebabkan khutbah itu sukar untuk difahami. Baik, disunatkan juga memandang kepada para jemaah sambil kita bercakap. Jadi khatib itu disunatkan untuk pandang kepada para jemaah. Memberi salam sebelum berkhutbah. Sebelum khutbah tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunat Khatib duduk sebentar selepas memberi salam. Nampak? Jadi selepas beri salam itu dia duduk sekejap. Itu sunat. Khatib menyampaikan khutbah secara tertib, secara tersusun lah. Makna khutbah dia
tajuk dulu, kemudian ceritakan isi kandungan dulu, kemudian baru kesimpulan. Itu maknanya tertib lah, bukan tiba-tiba terus kesimpulan, kemudian tiba-tiba pula baru tajuk. Jadi secara tersusun tertib tu. Khatib memegang tongkat ketika berkhutbah. Ini semua sunat. Kalau anda kata tak ada sangat tongkat pun, nak gantikan dengan benda lain, ianya dibolehkan sebab ianya sunat. Baik. Hikmah khutbah Jumaat. Hikmah ini dia merupakan perkara baik lah. Perkara baik yang kita dapat daripada khutbah Jumaat. Pertama, dapat meningkatkan keyakinan terhadap syariat Islam. Nampak? Sebab dalam khutbah itu dia menceritakan tentang nasihat syariat, tentang agama Islam. Jadi lebih meningkatkan keyakinan kita. Sebab dalam khutbah dia sediakan dalil Al-Quran, hadis. Nampak? Jadi benda tu menyebabkan kita lebih yakin terhadap syariat Islam. Kemudian dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah. Dalam khutbah itu diberikan nasihat, peringatan. Jadi menyebabkan kita ini lebih rasa takut kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Baik, kemudian dapat nasihat dan pengajaran daripada isi khutbah. Kita yang mendengar pun kita dapat pengajaran. Oh, macam ni rupanya. Nampak? Nasihat yang diberi, oh macam ni boleh buat rupanya, macam ni tak boleh buat rupanya. Nampak? Itu antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada isi khutbah. Dapat mengetahui hal ehwal semasa. Sebab khutbah Jumaat ini selalunya dia menceritakan tentang keadaan ataupun masalah semasa yang sedang berlaku pada masyarakat. Nampak? Contoh pada khutbah Jumaat pada Hari Raya Korban. Jadi dia akan selalunya dia akan ceritakan tentang pengorbanan. Nampak? Khutbah pada bulan Isra' dan Mi'raj. Jadi dalam khutbah itu selalunya dia akan ceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, hal ehwal semasa, benda yang sedang berlaku selalunya. Jadi kita sebagai orang Islam, kita akan dapat sentiasa update ataupun pengetahuan terkini tentang apa yang berlaku dalam keadaan semasa sekarang. Baik. Jadi cukup sekadar itu saja pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.